Kerajaan Terengganu beli 10 SUV untuk jimat kos selenggara. Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu Tengku Farouk Hussein Tengku Jalal mengesahkan pembelian 10 kenderaan utility sukan SUV baru bagi menggantikan kereta rasmi Kerajaan Negeri Terengganu. Wow, Mazda ni tuan-tuan. Inilah Mazda ni. Lama. Malah dia dilaporkan berkata pembelian itu mampu menjimatkan kos penyelenggaraan daripada dulu lagi. Masa beli Mercedes bersama. Dan diluluskan di bawah belanjawan negeri pada tahun lalu. Setakat ini, SUV yang dibeli pada Mei lalu belum lagi diagihkan termasuk kepada Ahli Majlis Kerajaan Negeri. Pembelian kenderaan ini tak perlu dipolitikkan kerana ia diluluskan melalui bajet tahun lalu, katanya. Kenyataan Tengku Farouk sekaligus menjawab persoalan yang timbul isu yang berbangkit sejak beberapa hari lalu. Terdahulu tulas keping gambar di media sosial yang mendakwa beberapa buah kenderaan SUV didakwa dibeli oleh Kerajaan Terengganu. Perkara itu kemudiannya dibangkitkan bekas Ketua Penerangan UMNO Terengganu Wan Abdul Hakim Wan Mokhtar yang meminta Kerajaan Negeri menjelaskan. Menurutnya pembelian kenderaan rasmi itu tidak menyalahi mana-mana peraturan. Namun ia dilihat janggal dalam keadaan kewangan negeri yang ada agak terhad ketika ini. Tiada sebarang masalah dari segi tata cara dan peraturan. Sekiranya pembelian itu ada diperuntukkan dalam Menjauhan 23 atau dibeli melalui dana Terengganu Incorporation atau anak syarikat dan diluluskan oleh lembaga pengarah. Cuma yang jadi isunya, adakah ia satu keperluan mendesak? Apatah lagi pembayaran dana khas hasil petroleum yang disalurkan dari kerajaan pusat agak terhad jumlahnya. Bagaimana dengan bayaran lain yang perlu dilunaskan oleh kerajaan negeri seperti dalam Belanjawan 2023? Yang mana satu lebih utama, rakyat atau Exco soalnya? Sementara itu, Tengku Farouk berkata pembelian kenderaan itu tidak menyalahi mana-mana peraturan. Tetapi pembelian itu, kenderaan Jabatan Perhutanan tidak pula dipertikaikan termasuk oleh pemimpin politik. Sudah menjadi kebiasaan kerajaan negeri untuk menyediakan kenderaan baru kepada ketua jabatan termasuk Exco kerajaan negeri. Ketika kerajaan negeri dahulu berlakulah pembelian kenderaan rasmi baru bagi menggantikan kenderaan lama bagi menjimatkan kos penyelenggaraan, katanya. Itu saya kata tadi SUV tuan-tuan. SUV Mazda ni berapa dia punya kapasiti kan? Ini Mazda CX-5. CX-5 ni tuan-tuan. $2.5 liter. 2.5 tak alang-alang tuan-tuan. 2.5 minyak kuning ke minyak hijau itu baru Exco-nya. Tuan-tuan, saya interview dengan bekas calon Kuala Terengganu KT calon PKR Azan, saudara Azan. Dia kata apa? Masalah kerajaan Terengganu ni, dia tak mampu pun bayar gaji pekerja. Pendapatan yang Terengganu ada tak mampu bayar gaji pekerja. Ini dia katalah, dia claim. So akhirnya mereka terpaksa guna dana daripada pemberian khas petroleum tu. They have to use that. Sebab pendapatan mereka tak mampu. Tapi at the same time, tuan-tuan nilailah sendiri. Dah kena undi, nak buat macam mana? Itu yang kamu nak. Okay, habis. Benteng PLSB Sungai Golok pecah. Alamak. Benteng projek pembangunan lembangan Sungai Bersepadu PLSB Sungai Golok di Kampung Lancang di sini pecah akibat arus deras pada Selasa. Pemangku pengarah Jabatan Pengairan Saliran Kelantan, Mari Manarikan Abdullah berkata, benteng tersebut pecah melibatkan kira-kira 50 meter. Katanya, pihak JPS mengesahkan perkara itu namun belum dapat lokasi kerana keadaan amat berbahaya. Kami menerima maklumat tentang PLSB pecah pagi semalam. Dianggarkan benteng pecah sepanjang 50 meter namun belum dapat dipastikan kerana tidak dapat pergi ke kawasan tersebut akibat arus deras. Menurut beliau, benteng itu mempunyai ketinggian 10 meter manakala air Sungai Golok hari ini mencecah 11 meter. Benteng yang pecah ini boleh jadi makin luas kerana sungai melimpah, kata beliau. Baik. Dalam masa yang sama, 17,000 terjejas Anwar ke Kelantan esok tinjau situasi
banjir. Datuk Seri Anwar Ibrahim akan turun ke Kelantan esok bagi meninjau sendiri situasi banjir yang melanda negeri itu. Perkara itu dikongsi oleh Anwar di dalam Facebook beliau. Kami juga sempat bicara terkait situasi banjir yang berlaku ketika ini dan insyaAllah esok saya akan turun ke Kelantan bagi meninjau sendiri suasana yang semakin membimbangkan di sana. Dia tuan-tuan macam inilah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakanlah semoga siapa yang terbencana ni, terkena bencana ini, agar diberikanlah orang kata apa, keselamatan. Kita doakan yang baik-baik. Tapi saya tertarik tuan-tuan, dengan wala-on lah, komen dekat Harian Metro pun dia ada komen. Ini sebab kerajaan liwat lah maka jadi macam ni. Tuan-tuan, ini first time ke Kelantan banjir ni tuan-tuan? Saya nak tanya orang Kelantan, first time ke Kelantan banjir? First time ke Terengganu ni banjir? Dia bila otak dia tu dah tepu sangat, wala-on ni otak dia tepu sangat, dia tengok semua orang lain ni salah ni. Banjir kat Kelantan, yang salah Perdana Menteri. Banjir kat Kelantan, yang salah Perdana Menteri. Apa, Kelantan ni tak ada banjir ke sebelum ni? Tiba-tiba Anwar jadi Perdana Menteri, Kelantan terus banjir. Air tak ada kat Kelantan. Oh, salah Anwar Ibrahim. Semua salah Anwar Ibrahim tuan-tuan. Tapi kita faham, mentaliti dia orang ni kita faham. Bukannya salah. Bukan nak salahkan mentaliti tu, tetapi kita kena salahkan pemimpin dia. Bak kata cerita hantu Kak Limah kita jangan salahkan pelakonnya, kita jangan salah pengarahnya, kita kena salahkan juga penulis skripnya. Siapa penulis skripnya? Hassan Muttalib. Hassan Muttalib ni tuan-tuan, saya nak tunjuk something. Rumah MB Kelantan dinaiki air. Allah. Rumah Menteri Besar Kelantan Muhammad Nasruddin Daud di Kampung Meranti, Pasir Mas turut dinaiki air akibat banjir yang melanda di beberapa negeri di Semenanjung. Pun begitu, banjir tidak menghalang Muhammad Nasruddin daripada meneruskan tugas harian menerusi pentadbiran di negeri itu. Paras air agak cepat. Lewat malam tadi, kawasan rumah saya turut dinaiki air dan sekitar Kampung Meranti. Alhamdulillah, pagi ini masih melaksanakan tugas rasmi dan kepejabat memimpin mesyuarat EXCO, katanya. Setakat awal pagi tadi, jumlah bangsa banjir yang dipindahkan di 6 negeri terus meningkat kepada 28,310 orang dengan Johor dan Sabah menjadi negeri terbaru dilanda bencana itu. So Sarawak pun ada kemungkinan jugalah, tapi belum tentu lagi. So rumah MB pun kena tuan-tuan. MB mana? MB Kelantan. Okay. Tak salahkan dia lah. Dah buat macam mana? Kan? Negeri dia kan? Rumah MB pun alright? Itulah. Begitulah. Okay. Habis kat situ. Same thing, apa yang Rafizi buat. Orang duk tanya, apa Rafizi buat? Apa Rafizi buat? Okay. Sistem padu dilancar 2 Januari. Kementerian Ekonomi menjemput orang ramai hadir ke pelancaran penggalan data padu pada 2 Januari ini. Kalau siapa nak datang, sekaligus menyaksikan bagaimana sistem ini menjadi komponen utama penyasaran semula subsidi dan bantuan kerajaan. Menterinya Rafizi Ramli berkata, mereka yang tidak dapat menyertai acara itu boleh mengikutinya secara maya yang akan disiar dalam media sosial pada 10 pagi. So 2 Januari boleh tengoklah. Katanya setelah padu dilancar, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sistem tersebut akan dibuka kepada setiap warga Malaysia untuk mengesahkan atau mengemaskini data isi rumah mereka selama 3 bulan. Padu adalah satu pengkalan data sosioekonomi negara yang bersepadu dengan menggabungkan semua data dari jabatan dan agensi kerajaan untuk memberi gambaran seadilnya kedudukan sosioekonomi setiap isi rumah rakyat Malaysia. Kewujudan padu membolehkan kerajaan beralih dari pendekatan B40, M40, T20 dalam menilai kelayakan penerima bantuan kepada pendekatan yang lebih bersasar dan adil untuk mengelakkan keciciran, iaitu mereka yang patut dapat tercicir, mereka yang tidak patut dapat menerima bantuan, katanya. Mengulas lanjut, kata Rafizi, padu menggabungkan data dari pelbagai agensi kerajaan untuk meminda maklumat lengkap setiap isi rumah. Jelasnya, isi rumah iaitu ibu, bapa, anak, pendapatan setiap isi rumah, tempat tinggal, jumlah tanggungan, jumlah anak bersekolah, kenderaan, harta, setiap bantuan diterima dan bantuan kerajaan yang layak diterima. Padu menggunakan pendekatan boleh belanja, bukannya pendapatan kasar setelah mengambil kira tanggungan, jumlah isi rumah, kos sara hidup berbeza mengikut lokasi untuk memastikan penilaian lebih adil berbanding pendekatan pendapatan mengikut B40, M40, T20, katanya. Dalam pada itu, katanya padu membolehkan semak silang data isi rumah untuk mengelakkan maklumat yang tidak tepat dalam permohonan bantuan kerajaan. Baik. Saya bagi contoh tuan-tuan. Baru-baru ini timbul kisah Ashabul Kahfi.
Kan timbul kisah Ashabul Kahfi, Datuk Seri Anwar sebut pasal Ashabul Kahfi. Bila saya baca tentang tafsir Ashabul Kahfi ni sejak saya umur 20 tahun. Saya ingatkan benda tu common knowledge. Common knowledge bahawa Ashabul Kahfi itu ada ulama mengatakan bahawa, ada tafsir mengatakan mereka orang Kristian. Seolah-olah macam benda tu it's a common knowledge dan tak perlu kita nak politikkan. Tak perlu kita nak menghina, membodoh, menyesatkan orang. Benda tu adalah common knowledge di kalangan para tafsir yang mengkaji. Ulama, ustaz yang membaca sedikit dia akan jumpa. Saya yang bukan ustaz dan ulama ni pun saya jumpa ayat tersebut. Tetapi bila seorang ustaz selebriti mengatakan bodoh, sesat, dia macam ni, tak bersetuju dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu tak apa. Saya tak setuju dia Kristian, daripada era Kristian, kerana kalau ikut tafsir ini dia sebelum Kristian. Tak apa. That's okay, that's fine. Itu perbezaan daripada segi akademik. Sebab Quran tak pernah memperincikan bila benda itu berlaku. Tetapi apabila kesesatan yang disebut itu diambil oleh pengikut-pengikut PAS kerana yang bercakap itu Ustaz PAS. So dia ambil itu secara harfi, secara literal, dan dia kata bahawa Anwar telah sesat kerana mengatakan perkara ini. Kemudian ramailah ustaz keluar dengan kenyataan yang bukan politik pun ada. Yang bukan politik, ustaz bukan politik, ramai keluar kenyataan. Mungkin tuan-tuan tak percaya dengan ustaz politik, mungkin tak percaya dengan saya sebab saya orang politik. Tak apa. Tetapi ustaz bukan politik pun ramai keluar kenyataan. Dan apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut itu adalah salah satu pandangan di dalam ulama-ulama tafsir. Tak salah pun pandangan itu. Tetapi dia gambarkan seolah-olah inilah saja kebenaran. Inilah saja kebenaran. Dan inilah saja yang kita kena terima. Sebab apa? Ustaz kami dah cakap. Bila kita kaji balik pada tahun 2018, ustaz yang sama pernah mengatakan apa yang Anwar sebut di dalam posting beliau. Ustaz Zahidrus pernah mengatakan benda yang sama yang Anwar sebut di dalam posting beliau. Tetapi bila dia melihat daripada kacamata prejudis, so ilmu yang dia ada tu dah luntur, tuan-tuan. Ilmu yang ada tu lebur akhirnya. Tak diguna untuk nak menyelesaikan, untuk nak melihat perkara ini dengan objektif. So saya nak bawa juga, bila masuk kerajaan madani itu, sebab itu kita tak boleh buat perubahan total. Kita perlukan kerajaan Pakatan Harapan dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim secara total. Tapi tak apalah, ini kita boleh bagi demo version lah.